Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Fikri. Jom kita belajar kerana ilmu Allah itu luas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Ucapkan kepada anak-anak didik Ustaz. Baik, insyaAllah pada hari ini kita teruskan pembelajaran PDPR kita untuk tahun 6 di bawah bidang akidah. Tajuk kita pada hari ini ialah Allah bersifat basar. Okey, Allah bersifat basar. Kamu boleh rujuk buku teks muka surat 75. Di situ kita akan belajar melalui buku teks. Okey. Baik, tanpa melengahkan masa kita teruskan pembelajaran kita. Jadi yang pertama sekali, apabila kamu mengikuti video pembelajaran ini, kamu akan dapat 3 objektif ataupun matlamat pembelajaran. Yang pertama, boleh menyatakan pengertian dan hukum Allah bersifat basar. Yang kedua, menyatakan dalil akli dan dalil nakli Allah bersifat basar. Dan yang ketiga, menjelaskan kesan meyakini Allah bersifat basar. Jadi 3 ini yang akan Ustaz sentuh pada pembelajaran kali ini. Maka dengar baik-baik, dengar betul-betul, pasang telinga supaya kamu tak ketinggalan. 3 objektif pertama. Baik, coba kamu tengok buku teks kamu. Okey, buku teks kamu tu pada muka surah berapa tadi? 75. Okey, di situ ada satu petikan. Ini merupakan cerita. Okey, kita baca sama-sama. Baik. Khalifah Umar bin Abdul Aziz merupakan seorang khalifah yang adil dan bijaksana. Okay, dia menceritakan ada seorang khalifah bernama Umar bin Abdul Aziz, merupakan seorang khalifah yang sangat adil dan bijaksana. Dia ini merupakan ketua yang bijak, ketua yang adil dan ketua yang disukai oleh rakyat. Beliau sangat terkenal dengan sifat pemurah dan dermawan. Pemurah dan dermawan, dia suka bersedekah. Dia suka bersedekah, dia suka memberi makan kepada orang miskin, kepada orang yang susah, dia tolong, dia cepat tangan dia. Kalau jumpa orang susah, dia tolong. Sebab itulah ramai rakyat yang suka dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini. Okay, dia cerita, setiap hari beliau akan menderma makanan untuk diagihkan kepada fakir miskin. Setiap hari dia akan bagi makan kepada orang yang susah, kepada fakir miskin. Allah yang bersifat basar melihat dan menghitung setiap amalan kebaikannya. Baik, inilah yang kita akan belajar pada hari ini, yaitu salah satu sifat Allah, yaitu basar. Okey, sifat basar Allah. Apa itu basar? Kita tengok lepas ni. Okey, baik. Tengok buku kamu tu, di situ ada beberapa orang murid yang nak bermain bola. Betul? Mereka nak bermain bola. Jadi sebelum tu mereka cerita sedikit berkaitan dengan pembelajaran mereka semasa di sekolah tadi. Baik. Yang pertama, tengok nombor 1. Tengok kamu, kalau dekat sini tak jelas, kamu boleh tengok dalam buku teks kamu tu. Okey, nombor 1 dia kata apa? Assalamualaikum. Ingat tak cerita Ustazah Nur tentang kemuliaan peribadi Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang pemurah dan dermawan? Kamu ingat tak mereka cerita? Kamu ingat tak tadi yang Ustazah cerita pasal seorang khalifah yang bernama Umar Abdul Aziz yang pemurah, yang suka menderma, yang suka menolong ataupun yang memberi makan kepada fakir miskin? Kemudian kawan dia jawab, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Amar. Nama dia Amar, nama ni Amar. Mestilah ingat, dia kata mestilah ingat. Okey, kemudian seorang kawan dia ni, yang nombor 3, dia jawab, Khalifah Umar sangat amanah ketika melaksanakan urusan negara
beliau tidak pernah menggunakan wang dan harta negara untuk kepentingan diri dan keluarga. Dia cerita, dia tambah lagi bahawa khalifah tadi, Khalifah Umar Abdul Aziz yang diceritakan oleh Ustazah Nur tadi, bukan setakat dia tu dermawan, tetapi dia juga seorang yang amanah. Dia tak pernah menggunakan wang dan harta negara untuk kepentingan diri dan keluarga. Kalau tu wang untuk negara, maka digunakan untuk negara sahaja. Dia tak campur dengan urusan peribadi. Betapa amanahnya pemimpin tersebut. Okay? Beliau akan memadamkan lilin yang diperoleh daripada wang negara dan menggunakan lilin sendiri ketika berurusan dengan hal peribadi khalifah. Tengok, sampaikan macam tu sekali kepribadian khalifah tadi. Lilin yang digunakan untuk urusan negara, kalau dia nak uruskan hal peribadi, dia padam lilin tersebut. Dia guna lilin lain, guna lilin sendiri. Dia tak guna pun lilin yang ada urusan dengan negara. Betapa amanah dan hebatnya pemimpin yang bernama Khalifah Umar Abdul Aziz. Dia kata macam tu. Kemudian kawan dia jawab ni, belakang ustaz ni, yang mempan dia kata, subhanallah, hebatnya keimanan Khalifah Umar terhadap sifat basar Allah. Dia kata, hebatnya keimanan, ya Allah, hebatnya iman dia, hebatnya peribadi dia terhadap sifat basar Allah. Mesti kamu tertanya, apa itu basar? Apa itu sifat basar Allah? Okey, nombor 4. Nombor 5, mana nombor 5? Okey, sini. Nombor 5 ni kawan lelaki dia tadi dia jawab. Okey, sifat basar. Ini adalah pengertian. Jadi kalau dalam soalan nanti kalau ada sebut mengenai pengertian, maka kamu ambil sini. Sifat basar bererti Allah Maha melihat setiap perkara, sama ada yang nyata ataupun yang tersembunyi. Itu pengertian dia. Maksudnya sifat basar itu Allah Maha melihat. Tak ada benda yang tersembunyi daripada penglihatan Allah. Allah Maha melihat setiap perkara, sama ada yang nyata ataupun yang tersembunyi. Sifat basar Allah tidak memerlukan peralatan dan tidak terbatas. Allah boleh melihat apa sahaja yang kita buat. Walaupun kita bersembunyi dekat mana-mana pun Allah nampak. Itu sifat Allah. Kalau kita ni mencuri contohnya, mencuri diam-diam, kita rasakan tak ada orang yang nampak kita, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala nampak apa yang kita buat, sebab Allah itu sifat dia melihat segala-galanya. Jangan kamu rasa kamu selamat melakukan kejahatan tanpa orang lain tahu, tetapi Allah tahu, dan setiap perbuatan yang kamu buat Allah akan memberikan balasan. Maka berhati-hati. Maka di situ dia kata Allah Maha melihat. Di sini Ustaz letakkan lagi ni dalam bahasa Rumi, Allah Maha melihat setiap perkara, sama ada yang nyata ataupun yang tersembunyi. Maksudnya tak ada yang terlindung, tak ada yang tersembunyi daripada pengetahuan Allah. Baik. Nombor 6. Okey, kawan dia sambung lagi. Maksudnya kita wajib beriman bahawa Allah bersifat basar, dengan meyakini setiap perlakuan kita dapat dilihat oleh Allah walaupun manusia tidak dapat melihatnya. Dia kata maksudnya kalau dah tahu bahawa Allah itu Maha melihat, Allah itu boleh melihat, maka kita wajib beriman. Dan kita perlu berhati-hati dalam perbuatan kita, kerana setiap perlakuan kita dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala walaupun manusia tidak dapat melihat. Allah dapat melihat, maka wajib untuk kita beriman bahawa Allah itu bersifat basar. Maka kalau ada soalan, tanya apakah hukum beriman dengan sifat basar Allah, maka kamu jawab hukumnya adalah wajib. Okey, wajib, ini wajib. Wajib untuk kita beriman dengan sifat basar Allah.
Okey, yang ketujuh, ni kawan dia tambah lagi. Ya Allah, kita mesti berhati-hati dalam setiap perbuatan kita. Dia kata kita mesti berhati-hati. So kita tahu Allah itu Maha melihat. Walau bagaimana keadaan pun tersembunyi, yang jelas semua dalam pengetahuan Allah. Bahkan benda yang kita bisikkan dalam hati kita, dalam hati kita ni macam-macam bisikan tu pun dalam pengetahuan Allah juga. Allah dapat tahu. Maka tak ada benda yang tersembunyi daripada pengetahuan Allah. Kemudian yang terakhir, yang nombor 8, kawan dia sambung lagi. Sebab itulah kita mesti mentaati perintah Allah, menjauhi larangannya, berbuat baik kepada ibu bapa, keluarga, guru-guru, kawan-kawan dan sekalian makhluk Allah yang lain. Maka kita perlu taat ataupun kita mesti mengikut perintah apa yang Allah suruh kita buat. Jangan sekali kita abaikan perintah yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di situ kita dapat daripada perbualan ini, yang pertama ialah mengenai pengertian, bahawa pengertian basar, Allah basar adalah Allah Maha melihat setiap perkara, dan hukum untuk kita mempercayai bahawa Allah itu bersifat basar adalah wajib di dalam petikan tersebut. Okey, seterusnya lihat muka surat yang seterusnya. Kamu tengok ada gambar beberapa orang murid berjumpa dengan ustazah mereka, Ustazah Nur. Ustazah Nur, apakah dalil naqli bagi sifat basar Allah? Okey, dalil naqli. Okey, seperti yang Ustaz katakan, dalil itu terbahagi kepada dua, iaitu dalil naqli dan dalil akli. Okey, dalil naqli adalah dalil yang berkaitan dengan Al-Quran, ayat Al-Quran dan juga hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu dalil naqli. Manakala dalil akli pula ialah benda yang kita boleh fikirkan mengenai kebesaran Allah, mengenai kekuasaan Allah, benda yang keluar daripada fikiran kita, itu dalil akli. So dipanggil akli, akal, daripada akal. Okey, dia kata Ustazah Nur, apakah dalil naqli? Okey, dalil naqli, Ustazah pun kata dalil naqlinya ialah firman Allah Subhanahu wa taala. Dia kata apakah bukti yang menunjukkan bahawa Allah itu bersifat basar, bahawa Allah itu melihat segala-galanya. Ada disebut di dalam Al-Quran, yakni dalam surah Al-Hujurat. Dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-18. Surah yang ke-49 ayat yang ke-18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu basirum bima ta'malun." Dalam surah Al-Hujurat Allah katakan yang bermaksud, dan Allah Maha melihat segala yang kamu kerjakan. Ini bukti daripada Al-Quran. Maka kita perlu berhati-hati dalam setiap tindakan kita, kerana semua itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bukti daripada ayat Al-Quran. Baik. Kemudian yang ditanya pula, apakah pula dalil aklinya Ustazah? Tadi kita tengok dalil naqli, ataupun ayat Al-Quran ataupun daripada hadis. Kemudian dalil akli pula yang menunjukkan bahawa Allah itu bersifat basar. Apa pula dalil aklinya Ustazah? Kemudian Ustazah pun kata dalil aklinya pula ialah Allah memiliki segala sifat kesempurnaan dan kemuliaan. Oleh itu mustahil bagi Allah bersifat kekurangan seperti tidak dapat melihat. Kalau kita tahu bahawa Allah itu hebat, Allah itu kuat, Allah itu berkuasa, Allah itu memiliki segala-galanya, maka Allah itu sempurna, Allah itu perfect. Tak ada benda yang mustahil daripada pengetahuan Allah, tak ada benda yang mustahil yang disandarkan kepada Allah. Maka kita dapat fikir, mesti Allah dapat tengok apa yang saya buat, mesti Allah melihat apa yang saya kerjakan. Maka di situ bukti menunjukkan bahawa Allah itu bersifat basar, Allah itu melihat segala-galanya.
apa yang kita kerjakan secara terang-terangan ataupun secara tersembunyi. Maka Allah memiliki segala sifat kesempurnaan dan kemuliaan. Ini dalil akli. Okey? Ini dalil naqli. Ada dua dalil. Okey. Baik. Kemudian apabila kita tahu bahawa Allah itu bersifat dengan sifat basar, Allah itu melihat segala-galanya, benda yang kita buat secara terang ataupun tersembunyi. Kalau kita tahu bahawa Allah itu bersifat dengan basar, apakah kesan terhadap diri kita? Kita dah tahu, ya Allah, Allah dapat tengoklah apa yang saya buat, Allah tahulah apa yang saya buat. Jadi apa yang akan berlaku kepada diri kita, maka adalah kesan dia. Kesan meyakini Allah bersifat basar, yang pertama ialah kamu akan berusaha melipat gandakan amalan. Sebab Allah suruh kita solat, Allah suruh kita menuntut ilmu, Allah suruh kita berpuasa. Maka kalau kita nak lawan ataupun kita nak ingkar, tak boleh. Allah melihat, kamu buat ke tak? Maka di situ kita akan berusaha untuk melipat gandakan amalan. Apa yang Allah suruh kita akan buat, sebab kita rasa takut dengan Allah, bahawa Allah itu melihat perbuatan kita. Yang kedua, berhati-hati dalam setiap perbuatan. Maka di sini menjadikan satu kekuatan untuk kita jauh daripada benda-benda yang haram. Di saat kita melakukan benda-benda yang tak betul, contohnya kita mencuri ataupun kita cuba benda-benda yang haram, maka kita Allah tengoklah saya buat, maka di situ kita terus tinggalkan. Maka berhati-hati dalam setiap perbuatan. Yang ketiga, apa yang ketiga? Sentiasa memelihara akhlak. Akhlak kita ni tadi, perangai kita ni jadi baik, sebab kita tahu bahawa Allah tengok kita, Allah sentiasa tengok kita. Maka kita nak buat salah pun kita rasa takut, sebab kita takut dengan Allah. Ni kalau saya mencuri ni, macam dia ni gambar ni, tengok dia jumpa handphone atas meja. Walaupun masa tu dia seorang saja, tak ada orang lain, boleh saja dia ambil ataupun dia curi, tapi dia tahu bahawa Allah Maha melihat. Allah Maha melihat, Allah tahu, maka dia tak boleh curi. Dia mesti pulangkan kepada orang yang kehilangan handphone tersebut. Itu adalah sifat yang terpuji, sebab dia yakin bahawa Allah itu melihat perbuatan dia. Okey, sentiasa memelihara akhlak kita akan jadi baik. Yang keempat, kalau kita percaya dengan sifat basar Allah, kita percaya bahawa Allah itu Maha melihat, maka boleh mewujudkan masyarakat yang harmoni. Okey, masyarakat yang harmoni. Bagaimana boleh terjadinya masyarakat harmoni? Sebab Allah suruh kita untuk bersifat baik dengan orang lain. Itu merupakan arahan Allah. Allah kata berbaiklah dengan jiran kamu, kamu berbaiklah dengan orang lain, kamu jagalah hubungan dengan orang lain, insya-Allah Allah akan beri pahala, Allah beri ganjaran yang macam-macam. Maka di situlah kita akan buat segala-gala perintah seperti yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pun mewujudkan masyarakat yang harmoni, tolong menolong, bergotong royong. Kalau jiran ataupun sesiapa sahaja yang ada masalah, terus kita datang menyalurkan bantuan. Maka Allah melihat segala kebaikan yang kita buat, insya-Allah Allah akan ganjarkan dengan syurga. Baik, dan yang kelima ni, yang terakhir ni, hidup dirahmati Allah. Kalau dalam hati kita ni sentiasa kita letakkan bahawa Allah melihat saya, Allah melihat saya, Allah melihat saya. Dalam hati kamu tu kamu sentiasa bisikkan, katakan macam tu, Allah melihat saya. Maka kamu akan sentiasa menjaga akhlak kamu, kamu akan sentiasa menjaga perangai kamu. Dan di situ kalau kamu jaga akhlak kamu tadi, sentiasa menjadi orang yang baik, maka kamu akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kalau kita ni orang yang baik, sentiasa melakukan kebaikan, maka kita disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan sentiasa merahmati dan Allah melindungi kita. Maka itulah antara kesan kita yakin dengan sifat basar. Apa itu basar tadi? Allah Maha melihat.
Itu antara kesan nih. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kesan. Nanti kalau saya minta dalam latihan, kamu boleh senaraikan. Kesan meyakini sifat bahasa Allah. Okey, setakat itu sahaja untuk pembelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada pembelajaran yang akan datang. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. لا 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 نحتاج المال